Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Dah makan ke belum? Belum ya? Yang jawab tu belum supaya saya cepat habiskan kuliah. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana yang diminta oleh pengerusi majlis tadi, imam kita, untuk saya memperkenalkan lebih lanjut tentang diri saya. Baik, insya-Allah. Pada malam ini saya tidak akan membincangkan banyak tentang siapa diri saya, sebab bukan berkenaan dengan penghijrahan saya, tapi lebih kepada satu tajuk yang spesifik yang kita nak kongsikan. Baik, serba sedikit tentang diri saya. Nama yang diberi sebelum kembali pada Islam, sebelum memeluk Islam, adalah Wong Wai Hong. Kalau salah tajwid boleh sebut Wong Fei Hong, ya. Dan setelah mengucapkan dua kalimah syahadah pada 10 Ogos 2005, maksudnya bulan Ogos ini genaplah 10 tahun saya kembali kepada Islam, maka saya telah memilih nama Firdaus Wong Wai Hong. Tak ada Muhammad di hadapan, tak ada bin Abdullah di belakang, dan sudah tentu tak ada binti Abdullah lah, ya. Baik, agama saya dulu, dan biasanya dalam ceramah saya, dalam perkongsian saya tidak suka bercakap keseorangan. Saya lebih suka kita berinteraksi. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ya, insya-Allah. Baik. Kalau ditanya kepada kita, apa agama masyarakat Cina? Barangkali apa jawapan kita? Kita akan jawab Buddha, betul? Tetapi sebenarnya kalau kita amati, kita kaji sedikit, kita akan dapati bahawa masyarakat Cina di Malaysia tidaklah mengamalkan Buddha 100%. Lebih dekat kepada BTC. Pernah dengar tak BTC? Tak pernah kan? Dia bukan Budu tempoyak cencaluk ya. Dia tak merujuk juga kepada botak cin. Tetapi BTC ini lebih merujuk kepada Buddhism, Taoism dan Confucianism. Yakni tiga agama diamalkan secara serentak, telah bercampur-campur. Okey? Itu tentang agama saya. Dalam sijil kelahiran memang ditulis Buddhism, Buddha, dan lebih khusus lagi saya menganut agama Buddha bermazhab Mahayana, subgroup dia Zen Buddhism dari Jepun. Kalau di Malaysia lebih dikenali sebagai Soka Kakkai Malaysia. Kalau secara antarabangsanya adalah Soka Kakkai International. Bagi mungkin tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali grup ini, pada 1998 ketika Sukan Commonwealth, tuan-tuan dan puan-puan ada menonton untuk upacara pembukaannya, di mana terdapat human graphic, yakni mereka menukar apabila pembarisan negara-negara masuk, ada gambar bendera bertukar semua tu. Yang itu sebenarnya bukan electronic board. Yang dilakukan itu adalah manusia-manusia duduk di belakang untuk menukar cardboard-cardboard yang berwarna. Dan saya salah satu sukarelawan yang duduk di belakang, yang seramai 5,000 untuk menukar cardboard itu. Okey, itu adalah agama anutan saya dahulu. Sekarang ini adalah dakwah secara sepenuh masa, menubuhkan NGO Multiracial Reverted Muslim MRM berpusat di Kuala Lumpur, dan apa yang kami lakukan adalah khususnya dakwah dan islah kepada peringkat bawahan secara asas, baik kepada mereka yang belum Islam ataupun orang Islam kita yang jauh daripada Islam. Dan konsep yang kami kenalkan dalam NGO kami adalah membawa program masjid keluar dari masjid. Itu program kami, membawa program masjid keluar dari masjid. Dan yang terakhir sekali, alhamdulillah, rumah dah bertangga, mata dah bercahaya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik yang kita nak kongsi secara spesifik pada malam ini adalah umat terbaik. Dan topik ini dipilih berdasarkan kepada satu ayat daripada Al-Quran
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 110, kuntum khaira ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita sebagai umat terbaik. Dan saya ingin mengambil umat terbaik itu untuk kita bincangkan pada malam ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak membuat satu penafian bahawa walaupun saya duduk di sini untuk memberikan ceramah, tetapi saya bukannya ustaz. Jauh sekali ulama. Janggut saja panjang tapi belum start. Ya. Saya cuma sebagai seorang saudara Islam yang kembali Islam 10 tahun yang lepas, yang ingin berkongsi Islam dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita mendapat inspirasi dan mendapat motivasi daripada perkongsian itu. Jikalau ada yang salah dan silap, jangan malu-malu untuk tegur saya. Tegur depan-depan tak apa, jangan tegur belakang. Nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat dosa, saya dapat pahala free saja. Ya. Baik. Umat terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut tentang umat terbaik, saya ingin juga meringkaskan dia kepada satu perkataan daripada umat terbaik, iaitu terbaik. Dalam kehidupan kita, kita sering mengimpikan setiap aspek kehidupan kita mendapat yang terbaik. Contoh, adakah kita berkahwin dengan pasangan kita dengan pergi ke pasar Siti Khadijah, tengok-tengok, okey, saya rasa ni boleh jadi isteri saya, ataupun saya rasa ni boleh jadi suami saya. Kita tak memilih pasangan hidup begitu caranya. Kalau boleh, kita memilih yang terbaik, calon yang terbaik. Jikalau kita mempunyai kemampuan, kita akan cuba mencari ataupun membeli sebiji rumah yang terbaik, yang kita rasakan terbaik pada fikiran kita. Begitu juga dengan kenderaan kita, begitu juga dengan pakaian kita, begitu juga dengan makanan kita. Perasan ataupun tidak, seringkali kita melakukan perbandingan, kita ingin mencari yang terbaik. Apabila tuan-tuan dan puan-puan mengembara ke negeri lain, ke luar negara, tuan-tuan dan puan-puan ingin mencari destinasi yang terbaik. Bila sampai ke destinasi yang terbaik, kita ingin mencari lokasi yang terbaik, mencari hotel yang terbaik, mencari makanan yang terbaik di kawasan tersebut. Nampak tak di sinonim di situ? Dalam kehidupan kita, kita sering mencari yang terbaik. Tetapi isunya di sini tuan-tuan dan puan-puan adalah, bagaimana pula kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Adakah kita sering cuba menjadi umat yang terbaik? Apabila berkaitan dengan urusan dunia, kita cuba mencari yang terbaik. Tetapi dalam bab agama, bagaimana pula? Adakah kita cuba menjadi yang terbaik, berusaha menjadi yang terbaik? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita umat terbaik. Kita adalah umat yang terbaik. Adakah kita terbaik hanya kerana kita mempunyai nama Islam, ataupun di dalam IC kita itu terletaknya perkataan Islam sebagai identiti kita ini beragama Islam? Ya benar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Abu Ubaidah ibn Abi Jarrah, apabila Amirul Mukminin ingin mengambil kunci dan membuka kota Jerusalem, Baitul Maqdis, di mana dia berkata kepada Abu Ubaidah ibn Abi Jarrah bahawa sesungguhnya dahulunya kita adalah umat bangsa yang hina, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang cuba mencari kemuliaan di luar daripada Islam, maka tunggulah akan tiba satu hari di mana mereka akan dihina sekali lagi. Tetapi dari segi erti kata terbaik, adakah kita cuba menjadi seorang Abdullah, seorang hamba Allah yang terbaik? Tidak cukup menjadi seorang Muslim, bagaimana pula kita ingin meningkatkan diri kita menjadi seorang Muslim, mukmin dan sebagainya? Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut umat terbaik, sekarang ini kita akan panjangkan kepada keseluruhan konteks perbicaraan kita yang merujuk kepada surah Al-Imran tadi, di mana diletakkan di situ khaira ummah ukhrijat linas, umat terbaik untuk orang Kelantan saja kah? Tak. Untuk orang Cina saja kah? Tak. Untuk Melayu saja kah? Tak. Untuk India saja kah? Tak. Allah kata
kita adalah umat terbaik untuk manusia, yakni Muslim dan juga yang belum Muslim, dan juga termasuk untuk semua sekali. Kita menjadi yang terbaik pernah dibangkitkan untuk manusia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, penghormatan yang tinggi yang diberikan, setiap penghormatan yang tinggi pastinya datang dengan satu tanggungjawab di situ. Betul ke tidak? Kita ambil contoh di dalam filem Spider-Man. Ini ayat famous dia, di mana pakcik Spider-Man memperkatakan sesuatu kepada dia, with great power come great responsibility. Maksudnya, dengan kuasa yang hebat, yang tinggi, maka datangnya tanggungjawab yang tinggi, yang hebat. Tetapi ayat itu tidak habis. Saya nak sambung. Sebenarnya pakcik Spider-Man tak sebut, saya yang sambung sebenarnya. Sambungannya ialah, with great power come great responsibility and great accountability. Dengan kuasa yang hebat datangnya tanggungjawab yang hebat, dan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan dapat accountability. Kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita telah lakukan, dan juga ke atas apa yang seharusnya kita lakukan tetapi kita tidak lakukan. Dari mana saya dapat ini? Sekali lagi tuan-tuan dan puan, Islam yang saya faham, Islam yang saya pilih, Islam yang saya peluk ini bukan milik saya. Tapi Islam yang saya pilih ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya kata benda ini dalam Islam, yakni saya kena bawa dalil. Saya kena bawa qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Kita lihat dalam khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam, khutbah yang panjang, di pertengahannya Nabi letak di situ, Nabi kabarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang barangkali kita terlepas pandang. Nabi SAW bersabda di situ bahawa, ingatlah kalian bahawa akan tiba satu hari di mana kalian akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang telah kalian lakukan. Betul ke? Ada dalam khutbah dia. Dan itu juga memberikan indikasi kepada kita, kita juga akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya kita lakukan tetapi kita tidak lakukan. Maka bila kita kata Allah muliakan kita sebagai umat terbaik, maka Allah tidak hanya sekadar meletakkan umat terbaik saja, tapi Allah letakkan syaratnya di belakang. Sebagaimana ketika Amirul Mukminin, sekali lagi, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan sekumpulan jemaah haji dan dia bertanya kepada mereka, tahukah kalian bahawa kalian telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat terbaik? Maka jemaah haji yang dijumpai, yang bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjawab, ya Amirul Mukminin, kami tahu kami umat terbaik, Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, maka penuhilah syarat-syarat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di belakang, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yakni kamu mengajak kepada perkara yang terbaik, perkara yang baik, dan juga mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak fokus kepada syarat-syarat ini. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditanya kepada kita oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, ataupun daripada sahabat kita, lebih kurang 5% non-muslim di Kelantan ini, mereka bertanya kepada kita, apakah tugas utama Nabi kamu diutuskan, Nabi kita diutuskan? Apa kita nak jawab? Biasanya apabila saya berceramah di seluruh Malaysia, jawapan yang saya dapat adalah, satu, untuk mengenalkan Allah kepada mereka, ataupun kata solat dan sebagainya. Tetapi jarang sekali saya mendapat jawapan yang tepat. Jarang, bukan tak ada. Bukan mengenal Allah. Di zaman Nabi SAW, kalau kita kembali pada sirah, adakah musyrikin tidak mengetahui siapa Allah? Mereka tahu. Surah Luqman surah 31 ayat 25, ditanya kepada mereka siapa yang akan menurunkan hujan,
Mereka akan berkata Allah. Tetapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 36 dan surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25, tugas setiap para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala utuskan adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengenal Allah sahaja, tetapi mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Dan inilah yang dikatakan sebagai yang terbaik, mengajak kepada yang terbaik. Kita bukan sekadar mengajak manusia makan makanan yang terbaik, mengajak mereka kepada jualan yang terbaik, kepada perniagaan yang terbaik. Tapi dalam Al-Quran, Allah menyebut itu yang terbaik. Kita lihat surah Al-Fusilat surah ke-41 ayat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru manusia kepada Allah? Bila Allah letak siapakah yang lebih baik, adakah yang lebih baik daripada itu? Tidak ada. Itu tidak ada. Satu lagi, surah Saf surah ke-61 ayat ke-9, 10. Allah Subhanahu wa taala ajak kita sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini Brother Firdaus datang dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berniaga, yang saya tunjuk boleh berjaya, ada kemungkinan berjaya. Bila berniaga sesama manusia, adakah pasti kaya? Pasti berjaya? Tak. Tetapi kita sanggup memberikan peluang untuk diri kita berusaha 18 jam sehari. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk berniaga, dijanjikan, dipastikan tak kejayaan tu, keuntungannya 100%? Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Saf tadi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu jenis perniagaan, iaitu kamu berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Dengan jiwa kamu, ini yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya mengajak manusia kepada yang terbaik. Yang saya ingin maksudkan di sini adalah perkataan yang sering kita dengar, tetapi perkataan, perbuatan tidak seiring, iaitu dakwah. Iaitu dakwah. Fokus saya lebih kepada dakwah. Dakwah secara asas. Tepuk dada, tanya iman. Berapa ramai di antara kita tadi, saya sebut dulu, ada dua jenis dakwah sebelum saya tanya soalan tu. Dakwah yang pertama adalah dakwah Islamiah, yakni mengajak mereka yang belum Islam untuk kembali kepada Islam. Saya lebih suka gunakan istilah kembali pada Islam, sebab setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia kembali kepada agama asal dia, kepada fitrah dia. Dakwah Islamiah, mengajak mereka yang belum Islam ataupun yang bukan Islam untuk kembali mentauhidkan Allah. Yang kedua, dakwah Islahiyah, iaitu sesama Muslim, memperbaiki, nasihati, menasihati. Ad-dinu wa nasihat dalam Sahih Muslim. Agama itu nasihat, iaitu sesama Muslim. Sekarang kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di sekeliling kita banyak kemungkaran terjadi, betul? Kemungkaran terjadi di mana sahaja terjadi. Maka kita lihat tadi, sebelum kita melangkah datang ke masjid untuk solat maghrib, dan kita dah tahu kita akan datang solat di sini, berapa ramai di antara kita tadi yang sebelum keluar sempat untuk menjenguk jirannya kat kiri kanan dan jirannya kat kiri, dan juga jiran yang berhadapan dengan dia, dan lalu memberikan salam, Assalamualaikum, kejap lagi akan maghrib, aku akan pergi ke masjid untuk solat, jom. Perkataan yang mudah. Berapa ramai tadi kita buat? Barangkali kita tak sempat nak start enjin kereta, terus jalan, betul? Dan apa perasaan kita tadi apabila kita dah dengar azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi kita nampak sahabat-sahabat kita yang Islam duduk kedai makan, lepak sambil merokok. Apa ada dalam hati kita? Adakah dalam hati kita itu adalah astagfirullah, dah tua-tua ni, dah azan, Allah dah panggil untuk solat, Allah dah panggil untuk berjaya, tetapi diorang ni tak nak gerak, astagfirullah, tak sedar ke mati di anytime? Kalau itu ada yang dalam hati kita tuan-tuan dan puan-puan, istighfar banyak-banyak. Sepatutnya kita memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Kita nak mengislahkan mereka. Kerja kita belum buat,
Kerja kita perlu mengajar mereka, untuk mengajak mereka datang ke masjid, datang ke kuliah, datang kembali mentaati perintah Allah, solat, menutup aurat. Tetapi dalam hati kita telah mula mencerca mereka. Itu bukan kelakuan kita sebagai Muslim. Kita nampak dalam Al-Quran dan juga dalam sirah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW dan kemudian diwarisi kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, bagaimana mereka mendidik orang untuk mengajak manusia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut berapa ramai kita juga yang berurusan dengan sahabat-sahabat kita, toke-toke kedai mini market yang belum Islam. Ada kan? Kedai motor, bengkel kereta, mini market, restoran Cina yang belum Islam. Baik, sekali lagi kita tanya diri kita, tak perlu nak angkat tangan tuan-tuan perempuan. Berapa banyak di antara kita, berapa ramai di antara kita yang mengetahui nama toke kedai itu? Toke kedai makan yang selalu kita pergi, toke mini market yang kita pergi, toke bengkel motor, bengkel kereta yang kita pergi. Ataupun dulu, kini, selamanya nama yang kita kenal tokeh. Sebab kita tak pernah ambil kisah. Kita ada sahabat yang baik-baik dengan kita, yang kita kata subhanallah, cantiknya akhlak mereka. Mereka ini bangun pagi, orang tengah nak tahajud. Orang Islam kita pun ada yang tahajud. Mereka bangun bukan untuk tahajud, bangun untuk cari rezeki. Baiknya akhlak mereka, cantiknya. Pernah tak kita terfikir, cantiknya akhlak mereka, subhanallah, bagusnya mereka, subhanallah, tapi alangkah kesiannya jikalau akhlak yang baik ini mereka tidak disertai dengan tauhid, mereka dibakar di neraka. Apa perasaan kita? Adakah kita mempunyai perasaan sedemikian? Kita tahu manusia yang mati dengan tidak ada tauhid, tidak ada iman, tempat akhirnya adalah finnar, adalah neraka. Tapi apa yang telah kita buat? Adakah kita telah mengajak mereka? Adakah kita telah memberitahu kepada mereka tentang Islam? Tuan-tuan dan puan-puan, dah cantik dah apa yang kita buat, yakni dengan berpenampilan Islamik, memakai kopiah, memakai jubah kita, dah cantik dah. Tapi dari segi akhlak kita, dari segi perbuatan kita, dari segi lisan kita, adakah kita telah mengajak mereka? Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya guna perkataan kita. Bila saya sebut kita, termasuklah diri yang sedang berucap ini, diri yang sedang bercakap ini, bukannya anda sahaja, kita semua, untuk mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka mencintai Allah. Kenapa? Kenapa Allah muliakan kita sebagai umat terbaik, dan perkataan pertama, syarat pertama diletakkan di situ adalah mengajak kepada yang baik. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kemungkaran yang terjadi pada hari ini, dan antara sebab umat-umat terdahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 78. Sesungguhnya Bani Israel, umat-umat terdahulu, mereka dilaknat dengan lisan Nabi Daud dan juga Isa ibnu Maryam. Mereka dilaknat kerana mereka sering berbantah-bantah. Dan kemudian dalam ayat ke-79 disebut, dan juga kerana mereka nampak kemungkaran tetapi mereka tidak memperbetulkan keadaan. Hari ini kita nampak kemungkaran, kita dah tegur belum? Bukankah Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kamu. Jikalau tidak mampu, lisan kamu. Jikalau tidak mampu, dengan hati kamu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Adakah kita dah buat? Jikalau kita tidak buat, apa bezanya kita dengan apa yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran? Bangsa-bangsa terdahulu dilaknat kerana mereka nampak kemungkaran tapi mereka tak buat apa-apa. Sebagaimana kita hari ini, kita duduk dalam masjid, lakum dinukum waliyadin, antara perkara pertama yang kita sebut bila suruh buat kerja. La ikraha fidin juga menjadi mantra harian kita. Tetapi kita lupa, sebelum lakun dinukum waliyadin, didahulukan dengan qul ya ayyuhal kafirun, didahulukan dengan katakan kepada orang kafir. Kita belum kata dan lakum dinukum waliyadin. Tidak sepadan di situ. Dan juga
Tuan-tuan dan puan, kenapa sekali lagi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di situ? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghantar nabi dan rasul pada setiap zaman, dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan satu keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, iaitu dakwah. Dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 165, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, harap-harap kita juga dapat pedoman, dapat teladan daripada situ. Allah sebut di situ, Allah utuskan Nabi dan Rasul kepada bangsa untuk memberikan peringatan mereka, amaran kepada mereka, supaya dan agar apabila di akhirat kelak mereka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tiada orang yang datang memberikan amaran kepada mereka, supaya mereka tak ada alasan di situ. Jadi apa alasan kita? Dan seringkali tuan-tuan dan puan, untuk menjadi umat terbaik ini, kita sering mengutuk Yahudi, betul? Tetapi menyebut perkataan Yahudi ini, dia tak lengkap kalau kita tak susulih dengan satu lagi perkataan, iaitu laknatullah. Betul ke? Apa punca mereka dilaknat? Tadi dah sebut satu. Yang satu lagi lebih mengerunkan dan lebih menakutkan diri saya. Saya tak pasti dengan tuan-tuan dan puan, tetapi pasti memberikan kegentaran di dalam hati saya, iaitu surah Al-Baqarah surah kedua ayat 159. Allah sebut mereka yang telah diberikan Alkitab tetapi mereka menyembunyikan daripada manusia, maka laknat Allah ke atas mereka, dan apa jua yang mampu melaknat mereka. Walaupun ayat itu diturunkan kepada Yahudi, tetapi yang saya belajar sebagai seorang penuntut ilmu, bukan ustaz, tentang ilmu tafsir adalah dia melihat kepada keumuman lafaz, bukan melihat kepada kekhususan ayat diturunkan. Betul lah ustaz lah? Maka ianya termasuklah kita yang mendapat Al-Quran itu, tuan-tuan dan puan. Apa yang Allah sebut, suruh kita perbaiki orang, suruh kita ajak manusia, suruh kita amal ma'ruf nahi munkar, tetapi kita dah buat ke belum? Telahkah kita sampaikan risalah ini kepada mereka yang tidak dapat risalah ini? Walaupun kita kata majoriti di negeri Kelantan adalah 90% lebih adalah Muslim, mana tidak mungkin yang 5%, 6% itu tak tahu mesej Islam. Tuan-tuan dan puan, saya tak akan terkejut kalaupun mereka tak tahu. Yang mereka tahu, mungkin mereka boleh sebut insya-Allah, alhamdulillah, subhanallah dengan kita. Tetapi walaupun mereka biasa dengan itu, orang Arab yang bukan Islam pun kat situ pun mampu bertutur sedemikian. Tapi kenapa mereka masih belum Islam? Sebab kita rasa, kita ingat, kita sangka mereka tahu, tapi rupa-rupanya tidak. Bagaimana tuan-tuan dan puan, kita ingin berinteraksi dengan hadis Nabi SAW, sampaikan walaupun satu ayat. Mengajak manusia kepada kebaikan, bukan sekadar mereka yang belum Islam, tetapi mengajak juga sahabat kita yang belum, yang dah Islam tapi jauh daripada Islam. Contoh paling mudah tuan-tuan dan puan, di negeri Kelantan ada seorang ustaz yang datang berjumpa dengan saya 2 minggu lepas. Setiap bulan dia ada buat program di Kelantan. Antara program yang beliau laksanakan adalah menziarahi kampung-kampung yang jauh daripada bandar untuk memberikan ceramah motivasi kepada mereka tanpa dikenakan bayaran kepada mereka. Dan dia terkejut, dan saya sendiri pun terkejut bila dia bagi tahu kepada saya, ada kawasan yang majoritinya Islam tetapi suraunya tak ada, masjidnya tak ada. Dan walaupun dia mengaku dia Muslim, tetapi banyak perkara tentang Islam pun dia tak tahu. Pernah tak kita terfikir tuan-tuan dan puan, kita yang menghadiri majlis ilmu, kita yang duduk di bandar, apa peranan kita terhadap saudara kita yang jauh nun di sana? Apa peranan kita? Bayangkan kalau yang jauh nun di sana itu adalah saudara ahli keluarga kita, adakah kita akan membiarkan mereka terkapai-kapai? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, mengumpamakan kita sebagai satu umat yang duduk dalam satu kapal. Ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah.
Maka yang berada di bawah ini sering meminta air daripada golongan di atas. Jadi tiba satu hari, golongan yang di bawah tu merasakan tak usahlah kita nak mengganggu mereka. Apa kata kita cari inisiatif, kita cari jalan sendiri. Kita tebuk lubang bawah kapal. Bila tebuk lubang bawah kapal, air masuk. Bila air masuk, alhamdulillah dapat air. Tapi apa akan terjadi pada kapal itu? Tenggelam. Dan adakah apabila kapal itu tenggelam, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita terfikir, jikalau kapal itu tenggelam, adakah yang lemasnya hanyalah orang yang di bawah ataupun semua yang berada di dalam kapal? Semua. Termasuklah yang berada di atas. Dan perumpamaan ini yang kita boleh gunakan untuk kita. Yang datang masjid, yang datang surau, yang nak agama, alhamdulillah, teruskan istiqamah. Kita ini adalah umpama yang berada di atas. Yang berada di bawah tu adalah tu yang jauh di sana. Mereka tanpa sedar sedang menebuk lubang bawah kapal yang kita sama-sama berada di dalamnya. Pastinya ini akan membawa kita kepada syarat yang kedua. Bukan sekadar mengajak kepada perbuatan yang baik, tetapi juga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, iaitu kita tahu mereka memerlukan air, kita tahu mereka sedang nak ketuk untuk tebuk lubang. Jadi apa yang kita buat? Kita mencegah kemungkaran. Kita nampak syirik berleluasa, apa telah kita buat? Memang dalam Islam kita menghormati pegangan agama lain, tuan-tuan dan puan. Tidak boleh menghina sembahan agama lain. Telah jelas dalam Al-Quran, Surah An'am surah ke-6 ayat 108. Tidak boleh mencerca, menghina agama ataupun sembahan-sembahan mereka, kerana barangkali mereka akan menghina Allah kerana kejahilan mereka. Jelas. Tetapi apa yang telah kita buat terhadap kemungkaran yang berlaku? Ada nampak mak rempit? Ada nampak mereka yang bukan maram? Ada. Apa peranan kita? Adakah sekadar memberitahu budak muda sekarang memang macam tu? Wahal perkara pertama yang Nabi kata, dengan tangan kita pergi tegur mereka, mencegah kemungkaran. Dan kenapa saya memberitahu bahawa NGO kami fokusnya adalah membawa program masjid keluar daripada masjid? Kerana program masjid semuanya bermanfaat, yang memberikan santapan rohani kepada kita untuk meningkatkan iman kita. Tetapi mereka yang di luar tu nak dapat apa? Kalau nak dikira, barangkali di karya ini mungkin ada sekurang-kurangnya 1000 penduduk Muslim. Sekurang-kurangnya. Kita tak kata mereka tak solat, tetapi kat sini 200 pun tak sampai. Maksudnya 80 lebih peratus tak ada. Adakah mereka itu solat ataupun tidak? Ada ataupun mereka sedang sibuk dengan perkara yang lain? Kita tak tahu. Sebab sebenarnya kita tak pernah nak ambil tahu tentang orang lain. Hari ini kita telah menjadi manusia yang begitu pentingkan diri. Sedangkan saban hari, tuan-tuan dan puan-puan, astaghfirullahalazim, kita kata kita cinta Nabi, tapi sunnah Nabi kita tak ikut. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi lakukan apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Muakkad. Nabi SAW mempersaudarakan. Kenapa nak mempersaudarakan? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar Ansar akan membantu Muhajirin yang baru berpindah, baru berhijrah itu, untuk mendapat kestabilan di bumi Madinah yang baru itu. Sehingga dikatakan Abdul Rahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'id ibn Rabi radhiyallahu anhu. Apabila sampai, Sa'id ibn Rabi berkata kepada Abdul Rahman ibn Auf, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau adalah Muhajirin dan aku adalah Ansar. Aku mempunyai harta yang banyak, aku akan berikan separuh kepada engkau. Aku juga mempunyai 2 isteri, maka pilihlah yang mana satu engkau suka. Aku akan ceraikan yang engkau suka. Selepas tamat tempoh iddah, engkau berkahwin dengan dia." Itu kecintaan mereka sesama Muslim. Hari ini kita sesama Muslim, jangan kata cinta, cukup kalau tak benci. Jangan kata cinta dulu, cukup memadai kalau kita tak membenci satu sama lain. Tengok muka kiri, tak mau tengok muka kanan. Betul? Itu antara perkara-perkara kita. Maka kita kena ikut sunnah Nabi SAW.
Apa yang Nabi sebut? Mencegah kemungkaran juga. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu tidak beriman sehinggalah kamu mencintai untuk saudara kamu apa yang kamu cintai untuk diri kamu. Kamu cinta Allah, kamu cinta untuk ke syurga. Kenapa kita tak mencintakan syurga ini untuk sahabat-sahabat kita di luar, mencegah mereka daripada kemungkaran? Mereka yang merokok, di Kelantan difatwakan merokok haram ke? Harus ke? Macam mana? Haram juga kan? Kalau di negeri lain kebanyakan haram, di Kelantan haram juga kan? Apa yang telah kita buat dengan benda begitu? Adakah kita telah memberitahu kepada mereka? Ataupun kita memaki mereka saja? Adakah kita telah memperbetulkan mereka? Memang, tuan-tuan dan puan-puan, memang saya timbulkan banyak persoalan, kerana memang tidak syak lagi. Banyak lagi tanggungjawab yang belum kita laksanakan. Banyak lagi tanggungjawab belum kita laksanakan. Dan mungkin barangkali saya sedang membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari alasan kenapa tuan-tuan dan puan-puan masih belum melaksanakannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tolong bagi alasan. Antara alasan yang popular yang sering saya dengar, brother, saya sibuk. Brother, tak ada masa. Brother, saya ilmu tak ada. Brother, saya takut. Brother, ini sensitif. Apa lagi? Semua ni alasan. Semua ni alasan. Kita ada masa tak nak menonton TV? Kalau ada menonton TV, ada masa menonton TV, kenapa tiada masa untuk bertaaruf dengan kawan-kawan kita, untuk mengajak kepada mereka? Untuk muslimin sahaja. Esok solat Jumaat. Berapa ramai di antara kita, sekali lagi, berapa ramai di antara kita yang setelah solat Jumaat, yang kita dengar khutbah 20 minit dan isteri kita dah sediakan makanan di rumah, bila kita balik ke rumah, kita bercerita isi kandungan khutbah sekali lagi pada isteri kita? Ataupun khatib bagi khutbah 20 minit, bila isteri tanya, abang, apa khutbah tadi bang? Kita ringkaskan jadi 2 minit. Apa jenis pelajaran kita dapat? Sedangkan isteri kita di rumah itu yang membesarkan anak kita, yang menjaga cucu kita, yang juga kita mendapat manfaat, yang setelah kita meninggal nanti itu juga menjadi amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Tapi kenapa kita tak buat? Adakah selepas kita mendengar kuliah tentang sepatutnya bagaimana kita menjadi umat terbaik, maka selepas habis kuliah kita ramai-ramai kumpul, kita minum sesama kita dekat kedai mamak, minum teh tarik, khalas, esok lupa, esok kuliah yang baru? Begitulah kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak begitu. Mengikut Abuya Profesor Hamkah, dia kata, jikalau hidup kita sebagai manusia hanya sekadar makan, minum, tidur, kerja, kera yang di hutan pun buat yang sama. Apa beza kita dengan kera kat hutan kalau itulah kita? Dan Allah letakkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini ada sebab dia. Jikalau kita telah dilantik menduduki, menjawat satu jawatan yang penting, tetapi gagal melaksanakannya, apa jawapan yang perlu kita sediakan apabila dipanggil di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti? Sedangkan Allah dah kata, diutuskan Rasul dan Nabi untuk setiap umat supaya mereka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak ada alasan dan mereka kata kepada Allah, ya Allah, ini sahabat-sahabat aku nampak diorang ni agak warak ya Allah, mereka ni alim ya Allah, mereka nampak aku buat kemungkaran dan ketika itu aku jahil, aku jauh daripada agama, tapi ya Allah, mereka ni dengan geng-geng dia, jadi aku ni pun rasa malu nak berkawan dengan diorang, sebab diorang ni rasa warak sangat, masa jauh, dan saya pula tak macam mereka, ilmu agama tak tinggi. Bila mereka guna istilah-istilah Arab tu nampak hebat, saya pun merendah diri dan mereka pun malas nak explain, nak terangkan kepada saya. Ya Allah, sebab tu aku jauh. Apa kita nak cakap dengan Allah? Kita nak cakap dengan Allah, ya Allah, itulah cara aku nak tunjuk aku hebat bahasa Arab, ya Allah. Ya Allah, itu je aku boleh buat. Sedangkan yang sepatutnya kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi umat terbaik, tidak lain tidak bukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengikut kemampuan masing-masing. Tak ramai yang mampu berceramah, maka apa yang tuan-tuan puan-puan bagus, buat apa yang bagus.
Pandai menulis. Pandai memasak. Bantu. Saya nak akhiri perkongsian ini sebelum memberi laluan untuk azan je lah. Di zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum adalah kurun terbaik, kurun selepas itu dan kurun selepas itu. Itu adalah kurun terbaik. Pernah tak kita fikir, mereka menjadi kurun yang terbaik, mereka menjadi umat terbaik pada zaman itu, adakah kerana semua karakter mereka adalah lembut seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu? Adakah semuanya juga keras dan tegas seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Adakah karakter mereka juga semuanya sama seperti Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu yang pemalu orangnya? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Yang menjadikan mereka umat terbaik, yang boleh kita jadikan sebagai contoh untuk sekali lagi bangkit menjadi umat terbaik adalah menggunakan kepelbagaian bakat yang ada dalam umat Islam itu untuk disatukan bagi kerja mendaulatkan dan juga menzahirkan syiar Islam itu. Jangan cuba nak mencorak orang lain menjadi seperti diri kita. Dan tidak mungkin kita membolehkan mengatakan kepada seekor lembu bahawa untuk memanjat pokok itu barulah menunjukkan kehebatan kamu sebagai seekor lembu. Kalau begitu, selama-lamanya lembu akan merasakan dirinya tidak berguna. Dia tidak begitu. Cukuplah kita memberitahu kepada lembu tersebut, jikalau engkau menghasilkan susu yang bagus, engkau sudah melaksanakan tugas engkau. Begitu juga kita sesama jemaah, sebagai sesama Muslim, pernah tak kita mengetahui apa kepakaran kamu? Maka digunakan kepakaran itu, digabungkan untuk manfaat Islam. Dan Islam, Muslim menjadi umat yang terbaik di zaman Nabi SAW kerana itu dia. Kepelbagaian karakter, kepelbagaian watak digabungkan sekali. Jangan memandang rendah mereka yang tidak mampu membaca Quran dengan baik. Kerana ini penghujung dia yang saya nak kongsi. Kerana Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu di penghujung usianya, dia berkata, sesungguhnya aku telah disibukkan dengan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak ada banyak masa untuk mempelajari Quran. Sedangkan sahabat yang terbaik, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka ini pakar dalam tafsir Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Tapi Khalid bin Walid yang kita panggil sebagai radhiyallahu anhu, tetap kita panggil dia sebagai radhiyallahu anhu kerana dia melakukan sesuatu mengikut keupayaan diri dia untuk agama Islam yang dia kata dia cinta, untuk agama Islam yang telah dia pilih. Jadi fikirkan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah kita lakukan untuk agama Islam yang kita kata kita pilih, apa yang telah kita lakukan untuk agama Islam yang telah kita kata kita sayang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, nak beri laluan kepada azan, dan kemudian jika ada soalan, kita sambung dengan beberapa soalan. Wallahu a'lam.
Bismillah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat sebarang soalan-soalan yang ingin diajukan terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan kepada soalan-soalan yang sering dilemparkan oleh orang-orang yang belum Islam, orang bukan Islam, yang agak sukar dijawab ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan merasakan ingin mengetahui jawapannya. Sila tanya. Kalau saya tahu, saya jawab, InsyaAllah. Serahkan balik kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada. Okey, Ustaz. Bagaimana kita nak memulakan persoalan, pertanyaan pada yang bukan Islam supaya tidak dia rasa sensitif untuk soalan. Baik. Bagaimanakah kita boleh memulakan soalan, pertanyaan kepada mereka yang belum Islam ini supaya mereka merasa tidak sensitif? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita kena melihat seakrab manakah kita dengan sahabat kita itu. Seakrab mana? Kalau yang sangat akrab, yang kita boleh tepuk bahu dia kuat-kuat, dia tak marah, itu akrab lah tu. Jadi kalau yang macam tu, cara kita berinteraksi lain. Jadi teknik yang saya boleh kongsikan yang agak mudah untuk kita, tetapi setiap benda yang saya nak kongsi ni mesti bermula dengan satu, iaitu akhlak kita sendiri. Akhlak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam agama yang menjaga kebersihan. Mulakan dengan kebersihan. Pakaian kita, penampilan kita, kereta kita. Jangan kereta kita ada pelekat stiker Islam is a way of life, tapi kereta kita habuk tebal seinci. Itu tak melambangkan Islam. Walk the talk and talk the walk. Kita kena lakukan apa yang kita katakan. Sebab dalam Quran surah Saf surah ke-61 ayat 2 dan 3, Allah kata, kenapakah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Maka katakan dan lakukan. Islam agama kebersihan. Saya nak membantu masjid ini sedikit. Saya tak tahu sangat. Tetapi jikalau kita sering komplain masjid ini kotor, tapi masjid ini bukan hanya AJK masjid saja, tetapi jemaah-jemaah masjid yang punya juga. Berapa ramai di antara kita yang bantu untuk membersihkan tandas masjid? Jangan bukan sekadar mengadu. Bayangkan kalau tiba-tiba yang belum Islam datang nak pinjam toilet. Kat luar pula tertulis kebersihan sebahagian dari iman. Saya rasa dia tak beriman lepas tu. Maksudnya, tugas kita, akhlak kita, apa yang kita cakap kita kena buat. Kebersihan diri kita, akhlak kita. Bila Islam kata suruh kita berusaha dengan tangan kita sendiri, okey, memotong kayu api itu lebih baik daripada kamu meminta sedekah. Maksudnya, kita jangan malas. Memang Islam ajar bersederhana, tetapi bersederhana itu tidak bermaksud kita jadi malas. Yang orang nampak persepsi Islam ni tak bagus sebelum kita nak bercakap pasal Islam adalah mu cakap gitu gini, tapi tengok orang Islam ni pengotor, dengan pemalas dia, kerja waktu lunch pukul 1 sampai pukul 2, tapi keluar pukul 12.45, masuk 1:30. Apa cerita? Kan? So mereka nampak Islam tu pemalas, tak ada rasa tanggungjawab. Jadi mulakan dengan akhlak kita. Itu yang pertama. Kedua, dalam prinsip berdakwah, antara yang paling penting adalah ukhuwah kita. Bina hubungan dulu. Tak semestinya kita nak berdakwah kena bila jumpa mereka kena Acong duduk Wan mau ceramah sama lu 1 jam. Dia tak duduk, tuan-tuan dan puan-puan. Tak. Apa yang kita buat? Tanya dengan dia, dah makan ke belum? Kalau yang baru kenal, tanya dengan dia, dari mana? Oh, dari Macang. Oh, Macang. Dah lama ke kat kota baru? Tanya benda-benda yang biasa. Kerja apa, buat apa, dah berkahwin ke belum, hobi apa. Lepas tu kita pun kongsi, saya ni siapa, kerja apa. Bertaaruf dulu. Kita nampak berjayanya dakwah Nabi SAW pada awal Islam, kerana sebelum menerima wahyu, Nabi SAW telah membina jenamanya. Jenamanya apa? Al-Amin. Kita juga perlu membina semula jenama setiap muslim sebagai Al-Amin. Hari ini orang boleh letakkan kita sebagai Al-Amin tak? Orang boleh percaya pada kita tak? Dengan duit mereka, dengan maruah mereka. Kena naikkan yang itu. Maka bertaaruf itu, tahu hobi mereka. Awak suka apa? Ingatlah,
dalam kita bertaaruf, jangan mencari perbezaan. Begitu juga dalam berdakwah, jangan mencari apa yang kontradik, yang berbeza. Sebab perbezaan itu umpama menarik tali kiri dan kanan yang tidak akan menemui titik pertemuan. Tetapi kita mencari persamaan. Sebagaimana apabila tuan-tuan perempuan ingin berkenalan dengan pasangan tuan-tuan perempuan sebelum berkahwin dulu, bagaimana caranya? Adakah mencari perbezaan? Awak ni suka makan apa? Saya suka makan char kway teow. Kita boleh kata, saya tak suka char kway teow, saya suka nasi lemak. Rasa-rasanya boleh ke berkenalan begitu? Tak dapat. Okey, dia suka char kway teow. Oh, awak suka char kway teow. Kedai mana? Awak suka char kway teow yang tebal ke, yang nipis punya? Yang basah ke, yang kering? Tanya, supaya manusia ini, tuan-tuan perempuan, secara psikologinya, dia suka orang mengambil berat tentang diri dia. Dan bila kita ambil berat, betul-betul maksudkan yang kita memang ambil berat, bukan sekadar buat-buat. Lepas tu, sebenarnya saya ejen insurans tuan. Tak boleh lah. Jadi bila kita dah tahu tentang mereka, tentang background, latar belakang mereka, kita pula kongsi tentang diri kita. Selepas dah selesai, hubungan yang tuan-tuan perempuan rasa dah akrab, dah boleh, peringkat ketiga seterusnya, iaitu kita tak boleh nak berceramah, tapi kita tanya mereka, betul tak dalam Al-Quran Allah suruh kita jangan berjalan di bumi Allah ini dengan penuh kesombongan? Maka kita merendahkan diri, boleh ke? Kita rendahkan diri bagaimana? Jumpa sahabat kita yang belum Islam, yang bukan Islam itu, dan berkata dengan mereka, minta maaf ya Chong, saya minta maaf banyak-banyak. Dia pun terkejut, kenapa tiba-tiba engkau ni minta maaf? Awak dah curi duit saya? Tak, saya minta maaf sebab walaupun saya ni lahir Islam, saya baru-baru ini baru belajar sesuatu yang menginsafkan diri saya. Saya selalu suruh orang faham saya sebagai Muslim. Awak mungkin lebih tahu apa halal haram agama saya, tapi saya betul-betul minta maaf sebab saya tak tahu apa sensitiviti agama kamu, saya tak tahu apa sensitiviti budaya kamu. Dan barangkali sepanjang kita kenal, saya mungkin pernah menyinggung perasaan awak, tapi awak tak pernah marah saya. Saya betul-betul minta maaf. Dia rasa macam mana? Dia rasa seronok. Dia rasa baiknya awak. Lepas tu dia kata, tak adalah, actually awak okey, tak ada apa. Jadi saya rasa saya nak memperbaiki diri saya, dan saya nak tahu lebih banyak tentang budaya awak, tentang sensitiviti awak. Boleh tak awak ada buku-buku kecil tak yang awak boleh kongsikan dengan saya? Awak bagilah kat saya supaya saya boleh baca. Tapi awak carikanlah, saya tak mau cari kat luar. Sebab kalau saya cari kat luar, mana tahu buku yang saya beli tu ditulis oleh orang yang tak suka bangsa awak. Sebagaimana saya tak suka orang salah faham pada agama saya kerana tulisan yang ditulis oleh orang yang benci pada Islam. Tapi kita tak cakap dia kan. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada dia, kalau dia nak tahu apa-apa pasal Islam, datang kepada diri kita. Bila dia mula bagi kita bahan-bahan daripada bangsa agama dia, takut ke nak baca benda-benda daripada agama lain? Kalau tuan-tuan dan puan-puan takut, tolong cek akidah masing-masing. Yes. Kalau orang yang belum Islam boleh memeluk Islam sebab baca Quran, saya tak boleh faham kalau orang Islam kita kata akidah boleh goyah sebab baca kitab agama lain. Yang tu saya memang tak faham. Sedangkan dalam Quran surah Isra surah ke-17 ayat 81, Allah berfirman, bila datangnya kebenaran maka lenyaplah kebatilan. Pasti lenyap kebatilan. Apa kita nak takut? Kita ambil, kita baca, lepas tu kita baca, kita tanya dia soalan. Dan lumrah manusia, bila dia dah bagi kita, kita merasa kita pun perlu bagikan. Bagilah buku-buku kecil kepada mereka tentang Islam dalam bahasa yang dia suka. Tapi jangan pula bagi kitab Sahih Bukhari kat dia. Memang tak baca. Bagi kitab kecil-kecil, bagi dia. Bila kita bagi kat dia, dah berdakwah belum? Dah berdakwah dah. Tapi lepas tu follow up, mulakan, kemudian dia kata, dah baca dah? Macam mana? Saya pun dah baca. Boleh tak saya tanya you? Ataupun you nak tanya saya dulu? So perbincangan kita dulu bersahabat, bercerita pasal sukan, politik, macam-macam. Tapi kali ini kita jumpa, kita campurkan sekali dengan berbincangan agama yang serius, tapi dalam keadaan yang relax, yang tak tegang. Okey, tak ada masalah. Selepas itu, satu lagi contoh. Bulan Ramadan akan datang, akan tiba. Memang bagus datang solat tarawih di masjid dah. Saya tak kata tak bagus. Datang ramai-ramai.
Tapi boleh tak satu hari kita jangan pula pakat-pakat semua satu hari itu tak datang solat tarawih kat sini. Satu hari kita ambil satu hari tak datang ke masjid untuk solat tarawih, kita buat di rumah, kita berbuka di rumah. Ajak sahabat-sahabat kita yang belum Islam itu datang berbuka di rumah kita. Bila dah azan, kita makan kurma, kita minum air, kita solat maghrib, lepas tu kita makan bersama dengan mereka. Solat isyak boleh dilanjutkan tak? Boleh. Solat tarawih boleh kemudian tak? Boleh. So mereka duduk kat rumah kita, duduk sampai 10, 11, kita berborak dengan mereka. Kemudian bila mereka nak balik, bagi sedikit cendera hati, bagi sedikit hadiah. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya kongsi ni bukan daripada saya belajar dari sirah. Nabi kata, berikanlah hadiah sesama satu sama lain untuk merapatkan silaturahim itu. Daripada hadis Nabi, bukan saya punya. Cuma kita nak mengamalkan hadis yang kita selalu baca, yang selalu kita dengar tu ke tak? Sebelum dia balik, bagilah hadiah kepada dia. Bagilah kurma Yusuf Tayyub. Tak apalah, kurma-kurma apa pun bagilah, tak ada masalah. Tak semestinya kurma yang bisik-bisik tu, kan? Bagi saja apa yang tuan-tuan puan-puan nak. Dan juga yang penting, sedikit buku agama Islam yang tak banyak. Jangan pula bagi banyak-banyak, bagi sikit-sikit. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dakwah kita dah buat secara mudah. Jadi itu antara beberapa teknik yang mudah untuk kita lakukan. Ya, sudah tentu ada banyak lagi teknik, tapi saya rasa jikalau kita boleh istiqamah dengan teknik-teknik ini, insya-Allah kalau di akhirat nanti bila mereka datang nak mengadu depan Allah, kita tak bagi dakwah kepada mereka, kita tak tunjukkan mereka jalan Islam, Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, kita dah buat apa yang kita mampu. Lepaskan diri dulu. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan dari tuan-tuan puan-puan? Kalau ada? Okey. Baik. Tidak ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya apa yang telah saya kongsikan itu, Allah telah menjadi saksi, malaikat telah menjadi saksi bahawa saya telah datang untuk berkongsi, untuk memberikan motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kepentingan kita kembali sekali lagi menjadi umat terbaik, untuk melakukan dakwah, usaha-usaha mengikut kemampuan kita. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada untuk mengamalkannya, untuk melakukannya ataupun tidak, ataupun kita masih ingin kekal mencari alasan dan bukan mencari sebab untuk melakukannya. Namun saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, dan juga mengajak saudara-saudara seakidah kita yang jauh daripada agama untuk kembali mentaati perintah Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa lagi. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.